Kita sapa perbincangan kita di kehujahan Al-Quran. Ingatkan balik, kita dalam perbincangan sumber-sumber hukum. Hukum-hukum yang terdiri daripada 5 yang telah pun kita tahu: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi 5 tu dari mana kita dapat? Katakan puasa itu wajib. Jawab pendeknya, ada dalil dalam Al-Quran. Haramnya judi, ada dalil dalam Al-Quran. Begitulah hukum-hukum yang 5 ni, semuanya ada dalil, dan dalil ni kita boleh dapat kepada beberapa sumber, dan sumber inilah dipanggil sumber hukum. Sumber pertama yang kita sedang bincangkan ini ialah Al-Quran. Kehujahan Al-Quran bahagian D ini menyebut di sini para ulama telah sepakat berpendapat bahawa Al-Quran adalah hujah yang wajib berpegang dengannya, dan ia merupakan sumber yang pertama bagi perundangan Islam. Al-Quran ni mana? Kalau ada hujah lain, dia adalah sumber yang pertama. Ia tidak harus berpaling dari Al-Quran kepada yang lain mengenai sumber-sumber hukum, kecuali apabila tiada didapati di dalamnya hukum bagi masalah yang dikehendaki. Maknanya kita cari dalam Al-Quran dulu. Kalaulah tidak jelas dalam Al-Quran, barulah kita tengok kepada dalil lain. Contohnya kaifiat solat. Dalam Al-Quran hanya menyatakan hukum wajib. Perkara hukum juga iaitu sah batal. Sah batal tu tak ada dalam Al-Quran, kena tengok dalam hadis. Betul tak? Wudu, hukum wajib, anggota-anggota wajib wudu ada dalam Al-Quran. Hukum sunat wudu tak ada. Tu nampak tak? Sunat wudu dia tak sebut berkomo. Mana kita boleh hukum sunatnya berkomo, masuk air dalam hidung? Dalam hadis. Jadi hadis juga sumber hukum. Jadi sebelum tengok hadis, kena tengok Al-Quran dulu. Apabila tak ada dalam Al-Quran, baru kita pergi kepada sumber yang lain seperti hadis. Boleh faham tak? Dah tak ada dah dalam Quran. Misalnya kita nak tahu sunat wudu, sunat anggota mana yang sunat kita basuh, cari dalam Quran tak ada, maka kita cari dalam hadis. Itu dia kedudukan. Hal ini adalah kerana Al-Quran, mereka berkeyakinan penuh bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak didatanginya oleh sebarang kebatilan, serta terpelihara daripada sebarang perubahan, pindaan dan penukaran di sepanjang zaman. Sampai kepada kita hari ini, kita tidak akan dapati bahawa penyelewengan berlaku pada Al-Quran. Bukan seperti hadis. Kalau orang tanya hadis berlaku penyelewengan, jawab dia ya. Atas dasar itulah ulama terpaksa buat satu metodologi dipanggil ilmu hadis ataupun mustalah hadis. Faham tak? Jawab pen dia. Tak ada mustalah Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran terjamin daripada penyelewengan. Hadis banyak berlaku penyelewengan. Oleh kerana itu terpaksa ada satu ilmu untuk menilai kesahihan hadis, ia dipanggil sebagai mustalah hadis ataupun ulumul hadis yang telah pun kita belajar semester 1 dulu. Ada? Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Terjemahannya, yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari arah hadapan dan belakangnya. Surah Fussilat ayat 42. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terjemahannya, sesungguhnya kamilah
yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Ni dalil yang menunjukkan Al-Quran itu terjaga, selamat daripada penyelewengan, sebab Tuhan dia sendiri jaga. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu berlaku dalam sejarah bukan sedikit golongan yang nak menyelewengkan Al-Quran, khususnya golongan orientalis, tapi dapat dikesan walaupun salah sebuti huruf satu kalimah saja, tak ada lama umat Islam dapat mengetahuinya. Sebab apa? Sebab ini penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakinlah Al-Quran itu ia sampai kepada kita ialah dalam besi yang asal. Sebab dia sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Cuma di Iran berbeza dengan kita, tapi tempat dia sajalah. Dia ada satu surah lagi, nama dia surah Wilayah. Sebab tu hukum dia berbeza. Mungkin semaya kena sujud atas batu Kerbala, nikah muta'ah apa semua, dia kata boleh lah sebab dia ada surah lain, surah Wilayah. Quran yang sampai kepada kita ni dia kata bukan tulen, tak cukup. Hak betul Quran ada naskah duduk dengan pokok dia. Jelas makna jaganya, maksudnya umat Islam yang betul-betul ni dia boleh tahu, dia tak boleh masuk, menyelinap masuk dalam hak tu dia kita anggapkan supaya agama Buddha, agama Hindu dah lah, dia buat kitab sendiri. Maksud Tuhan jaga ni tidak terlepas masuk kepada kita umat Islam yang tulen ni, ahli sunnah wal jamaah. Tidak sebagaimana hadis. Ada pun hadis palsu tu duduk di tangan umat Islam, ulama pun ada hadis palsu. Tengok beza tu tak? Kan? Di kuliah di mana-mana biasa je hadis palsu, menunjukkan hadis tu tak ada penjagaan. Tapi Al-Quran ni dijaga daripada masuk kepada orang Islam yang sebenar. Jadi kita anggap Syiah tu dia pindah, dia gapo, orang tak iktiraf dia tu, kita anggap sebagai Hindu, sebagai Buddha dah tu. Kitab lain dah. Kita tidak anggap Al-Quran dia tu, kitab lain dah dia. Okey. Dia kata Al-Quran. Bagi kita tidak iktiraf Al-Quran. Ya memang. Itu bukan setakat tu, ilmu dia pun tinggi. Kalau bahas masalah fiqh ke apa, dari kepala dia pokok dia. Tuhan beri orang pintar, orang Farsi. Tapi dia ada surah satu lagi, surah Wilayah. Tapi kita sedar, semua umat Islam seluruh dunia sedar benda tu, makna tidak ada maksud dia penyelewengin, sehingga kita tidak sedar. Baca duduk di tangan umat Islam, khabar-khabar tengok, mari mana ayat ni jadi tak ada lama. Siapa sementara percetakan tu orang tahu selalu. Situ dia dah. Okey. Di antara dalil yang menunjukkan bahawa Al-Quran adalah hujah yang wajib dipegang ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dalil yang kita katakan pasal apa Al-Quran tu wajib kena pegang. Ni. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Terjemahannya, maka jalankanlah hukum di antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Surah Al-Ma'idah. Jadi kalau orang hendak mengajak supaya wajibnya kita berhukum dengan hukum Allah ni, salah satu daripada dalil yang kita tidak boleh berhukum dengan hukum yang selain daripada Allah. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Terjemahannya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran supaya engkau
menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu melalui wahyunya. Surah An-Nisa ayat 105. Dua dah ayat menunjukkan bahawa tidak wajar seseorang Muslim menghukum dengan hukum yang selain daripada Allah. Di sini dah. Sebab itulah kalau kita tengok ketegangan yang berlaku ialah di akhir tahun 70-an ataupun sebelum pada tu, kemuncaknya awal 80-an, berlakunya isu kafir mengkafir ataupun takfiri seluruh dunia. Malaysia ni hanya menerima tempiah saja. Sebab apa? Sebab manusia kepahaman sekularisme memisahkan agama dengan urusan dunia yang menyebabkan umat Islam sendiri menolak berhukum dengan hukum Allah. Sebab tu kalau kita tengok Yusuf Qaradawi sendiri pun begitu keras tulisan dia dalam kitab Fatawa Mu'asarah, Said Hawa dalam kitab Jundullah Saqafatan wa Akhlaqah. Ramai pada masa itu menulis yang kalau kita tengok dalam kitab tu sangat kerah menghukum kafir dan kepada umat Islam. Jadi kafir mengkafir itu bukan di Malaysia. Sebab tu Malaysia menerima tempiah. Kalau orang sebut kafir mengkafir tahun 80 tu memanglah sebab graduan yang balik daripada Timur Tengah tu dia bawa pahaman tu, dia baca Yusuf Qaradawi. Kenapa tak? Saya masih hafal lagi ungkapan Yusuf Qaradawi dalam Fatawa Mu'asarah. Dia menyebut yang orang nak guna sebagai dalil politik, faminal kafaratil ladina yajibu an yudfa'u bil kufri duna muarabatin wala istighfafin al-asnafut taliyah. Yusuf Qaradawi kata dalam kitabnya, di antara golongan kufur yang wajib dinyatakan kekufurannya, bukan kata sunnah ada, wajib kena kata kafir. Siapa dia kata? Yusuf Qaradawi. Ialah golongan berikut disebut. Yang pertama, al-hukamul ilmaniyun, kerajaan-kerajaan sekular. Waktu boleh ke ahli politik dia buat balik ke Malaysia, hati dia belajar Yusuf Qaradawi sebenarnya. Cuba tengok Haji Hadi sendiri kan, mula-mula dia balik tidak keras ini dia. Sebab dia tengah bersemangat baru balik ngaji Timur Tengah. Dia bawa pemikiran ni. Pasal apa? Sebab umat Islam pada masa itu menolak yang mengatakan bahawa urusan pentadbiran tidak ada kena-mengena dengan Islam. Berlaku kekufuran, tak? Tapi pasal apa sekarang ni seluruh dunia jadi gedor? Sebabnya umat Islam tidak faham sekular dari segi, walaupun dari segi amal dia tak sebut dah lah ni masing-masing nak ke Islam juga kan, tak bunyi dah. Sehingga Mustika Hadis pada masa tu kan, dia menulis beberapa batas iman dan kufur. Sebab apa? Realitinya berlaku umat Islam pada masa tu. Kalau curi kerak tangan, busuklah dalam sungai, betul tak? Kalau rejang habis batu-batu tak boleh nak buat jalan raya. Ungkapan-ungkapan itu menyebabkan mufti pada masa tu yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri kan, Mustika Hadis jilid 1, dia menyebutkan ungkapan-ungkapan kufur. Kena faham realiti. Maka nak lawan waktu tu kerah jugalah ulama-ulama macam Yusuf Qaradawi tu. Dia sebut Yusuf Qaradawi lagi yang menjadi kufur warijalul ahzabil ilmaniyah, pemimpin-pemimpin parti sekular. Tu sedap buah tangga kedemoni ni. Nampak tak? Pada masa tu. Pasifat pula dia kata lagu mana? Orang sekular ni, ilmaniyah ni sekularisme. Alladhi najafudhu najahrata syara'illah. Mereka ini enggan menyatakan hukum Islam secara terang. Tak si sebut hukum Islam. Wa idza du'u ila hukmillahi wa rasulihi abaw wamtana'u. Mereka ini apabila diajak berhukum dengan hukum Allah, mereka enggan dan tidak mahu. Wa aktsara min zalika annahum yuharibuna asyaddal harb. Mereka ini pula orang sekular ni akan perang habis-habisan. Dia perang siapa dia? Man yad'una ila tahkimi syariatillah wal 'audati ila al-islam. Dia akan perang habis-habisan orang yang nak berhukumkan kepada tahkimi syariatillah, untuk berhukum dengan syariat Allah. Nampak tak? Kalau kita kata kerah Yusuf Qaradawi, memang kerah masa tu. Faham tak? Jadi kalau di Malaysia kita kata kita nak ramai orang luar, orang politik, dia nak korek balik isu kapi mengkapi, nak korek balik. Tak sedut korek lah, pasal dunia lagu tu dulu.
Tu kita baca lagi Sa'id Hawa tulis hal fil alamil Islam riddah, adakah wujud di negara Islam ni murtad, tengok nak kerah dah. Jadi tulisan-tulisan itu tidak ada dah lah ni. Okay. Sebabnya ni dia menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu. Kemudian yang pula pendalilan Al-Quran terhadap hukum. Al-Quran diyakini sabitnya tanpa sebarang keraguan kerana sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Kita dah tahu dah apa mutawatir dah. Bilangan ia ramah pada setiap peringkat. Yang mana ia meyakinkan tentang kesahihan Al-Quran yang dipindahkan kepada kita. Terkadang ayat Al-Quran menunjukkan kepada hukum secara yakin dan terkadang secara zan, sangkaan. Kalau kita nak faham zan ni kan lagu mana? 75% lah kalau nak buat peratus. Yakin 100%. Zan 75. Syak 50. Waham 25. Boleh ingat Terminologi keyakinan hati dah. Kita boleh guna kalau boleh seharian benda dah. Kalau kita yakin makna 100%, saya yakin gelas ni kosong, tak ada air. Tersadar. Kalau kita kata zon ni kita yakin tapi 75%. 75% je kita taruh keyakinan dia. Kalau syak 50-50. Kalau berat alik tak percaya, waham. Mudah? Okey. Tahu dah istilah tu tak? Cikgu Hasan? Boleh sebut? Syak, waham, zon. Hari ni dia sebut lah. Esok tadi sebut dah tak? Yakin, zon, syak, waham. Dah. Sekiranya perkataan itu menunjukkan kepada satu makna sahaja dan tidak mungkin kepada beberapa makna, maka ia membawa kepada hukum secara yakin. Orang panggil hukum qat'i, hukum putus. Contohnya dalam ayat 2 surah An-Nur. Az-zadiyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Terjemahnya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebab tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebab. Jadi hak ni tak boleh nak ubah dah ni. Orang berzina 100 kali sebab. Saya nak ambil kesempatan sini nak takut orang bunyi sebab. Sebab dalam hukum hudud ni tidak sama dengan sebab mahkamah conventional law ni. Sekali kalau dipilih kan sekali sebab hak penjara ni baik kita 100 hak tu. Sebab hukum Islam ni sebabnya ialah rotan budak sekolah. Saya rasa kalau dengan hak pengetua duk rotan tu kakak gini tu dia lebih teruk ni lagi. Pasal dia syarat dia tak boleh hakak ketiak. Okey? 100 tak cedera. Hukum zina 100 rotan tak cedera. Cuma kita gerung tengok tu sebab tengok semerah padi. Sampai Piramli tu duduk gin nak makan. Hak berat laginya Lampung Karang Esrosli tu tak? Saya ingat dulu tengok cerita Lampung Karang sampai mati. Tum kena rotan. Mati. Pasal dia akak gini. Dalam semerah padi tu salah. Dia kata gitu. Tujuannya nak mengajar. Sebab tu sebab ni hendak dia khalayak ramai. Sebab dia penjara, duduk dalam bilik tak tahu deritanya kawan tu. Benar? Sebab itulah kalau balik kepada RU 355 Pak Kajat Kelantan buat. Dia nak buat hal ni jana supaya boleh laksanakan hukum zina, qazaf dan minum arak. Curi kat tangan tak boleh buat lagi. Jadi cuba nak terap. Jadi apa yang ada di supaya boleh faham apa yang ada di mahkamah syariat ini ialah maksimumnya 5 rotan. 5 tak boleh jalan hukum Islam lagi. Jadi cuba nak pindah, bila nak buat pindaan ni kita luluh di peringkat negeri, dia bila bercanggah dengan mahkamah persekutuan dia kena pindah atau kena bawa orang tu kan supaya dia bagi 100. Bila 100 3 hukum dah boleh jalan. Untuk orang berzina yang belum kahwin ghaira muhsan dia panggil lah.
boleh 100 rotan. Yang kedua, qazaf, tuduh orang berzina 80 rotan kan. Dan selagi minum arak 80 rotan. Jadi 3 hukum boleh jalan. Lepas tu hak lain biarlah dulu. Sebab kalau orang kata terlalu saja nak memperkenalkan dulu supaya umat Islam boleh tahu lagu ni hukum Islam. Tapi kat awal. Faham tak? Okay. Jadi hukum 100 rotan tu bukan rekod ulama mana-mana, tapi orang panggil hukum qat'i, ada dalam Al-Quran. Mana? Tahu mana? Tu satu. Kalau berjaya ke dia pun habis. Kalau berjaya lah dia buat gini. Semua enactment di mahkamah syariah itu semuanya tidak valid, dia kata. Sebab bercanggah. Dia cuba nak bawa dia cabar di mahkamah. Kalau mahkamah beri benar ke dia, maka semua hukum ni usahkan nok 355. Hak ada dah pun tak boleh. Pencegah maksiat, gigak orang dalam bilik pun tak boleh, habis. Jadi maknanya kita tengok dah orang Islam sendiri, bukan kalau kita nak bergerak nak buat hukum Islam, hak ada sikit ni pun orang cuba cabar di mahkamah. Ini kata nasib kita, nasib Malaysia kita ni, masa kita merdeka muda tu, patut situ kena buat dah mendaulatkan hukum Al-Quran. Tapi sebab orang-orang yang menubuhkan kemerdekaan tu orang-orang pemikiran sekular, jadi diambil daripada Suruhan Jaya Rik, dia ambil hukum common law ni, jadi begitulah diikat sehingga umat rakyat Malaysia melihat semuanya indah apa yang ada. Habis lalulah. Baik, penunjukkan lafaz mi'ah. Mi'ah ni dalam bahasa Arab, terjemuh Melayu makna 100, adalah merupakan penunjukan yang diyakini kerana ia tidak membawa kepada selain daripada makna tersebut. Oleh yang demikian para ulama sepakat mengenai hukumnya. Sekiranya perkataan itu memungkinkan kepada tafsiran beberapa makna yang berlainan, maka menunjukkan terhadap hukum adalah bersifat zanni. Yang tadi dipanggil hukum tu dalam yakin 100%. Gapo 100%? Berzina 100 rotan. Oleh kerana itu tak ada dah ulama-ulama yang bahas ni tidak 190 ke 80 ke 120. Faham tak? Sebab apa? Jelas dalam Al-Quran. Tapi ada kadang-kadang dia mari bersifat zon yang saya sebut tadi 75%. Contohnya lagu mana? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Terjemahan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 quru. Dalam Quran sebut gitu. Kalau betina kena cerai, nak menikah pula, kena tunggu 3 quru. Baik, 3 quru ni jadi masalah. Quru ni haid ke suci? Suci ke haid? Beza mana? Kalau suci, dia kena haid ketiga tu. Haid ketiga tu kena habis suci dah. Kali haid tu ada situ tak? Sebelum haid ataupun selepas haid. Jadi lafaz quru itu berkemungkinan membawa makna suci atau makna haid. Maka hukumnya bersifat zanni. Di sinilah khilaf ulama yang menimbulkan persisihan ulama mengenai hukumnya, adakah ia 3 kali suci atau 3 kali haid. Saya nak royak banyak-banyak pun tak faham ni, moga kijik awak teno dah. Haid dengan suci tu. Jadi sini, adakah 3 kali cuci ataupun 3 kali haid? Habis itu dah, faham dah? Ini bersifat zanni. Kita pergi kepada F pula. Isi kandungan Al-Quran. Bimbang takut dia mati. Al-Quran mengandungi beberapa perkara berikut. Nombor 1, akidah-akidah yang wajib dipercayai seperti beriman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya dan lain-lain. Akidah ini merupakan sempadan pemisah di antara iman dan kufur. Yang kedua, menyeru manusia bersifat dengan akhlak atau pekerti yang mulia dan membersihkan jiwa dan memperbaiki kedudukan individu dan masyarakat.
serta menjauhi diri daripada perangai-perangai yang tercela yang boleh membawa kepada kecelakaan hidup individu dan masyarakat. Kadang-kadang orang tidak sedar isi kandungan Al-Quran ni banyak tau. Sebab apa? Sebab tafsir ni kurang. Walaupun ada, di Malaysia kita ni kurang tafsir. Maka orang tidak nampak benda ni ada dalam Quran. Dia suka baca kitab. Betul lah, tak? Kitab tu yang ditulis oleh ulama. Misalnya kalau nak belajar bab akhlak ataupun pekerti, membersih jiwa, dia cari kitab-kitab tasawuf, kitab apa dah. Sebenarnya kalau orang baca kitab tafsir, huraian ulama-ulama cukup. Dalam kitab tafsir nak ngaji fiqh, cuma panjang ke sikit. Misalnya dia sebut bab saka dah. Surah An-Nisa ke apa tu. Panjanglah tu, tikun ni lah. Bila kita baca tafsir, masa itulah kita pun carilah pendapat ulama apa. Jadi bila kita baca tafsir semua ilmu, nak ngaji tasawuf patutnya. Bila disebut sini nak bersih jiwa, nak supaya mencapai akhlak pekerti yang mulia, ada dalam Quran. Baca tafsir lah. Tapi orang dia, jadi orang macam dia pasal takut nak baca kitab tafsir. Dia kata payuh. Ke mana? Cikgu Hasan, payuh dah. Payuh apa kalau dia ada orang ajar? Memanglah mana-mana pun tak boleh belajar baca tafsir. Guru ni pula lepas tu pula nak cari ulama-ulama, kitab tafsir lah kitab yang paling banyak. Kalau nak cari kitab bidang mana yang paling banyak, kitab tafsir paling banyak sekali. Hak Melayu, hak Arab. Betul tak? Tapi akhir-akhir ni yang baru ada orang ngajar tafsir. Tak? Kalau di Pasimah dulu dimulakan oleh Tok Guru Haji Daud Meranti, ayuh Menteri Besar ni. Saya ingat tu, dia ngajar bahasa di masjid Pasimah. Saya tingkat telimo dulu dekat, kita pisah, kita balik lewat kan. Kita semaya asar situ. Walaupun kita ngaji pagi kan, semaya zuhur maya asar, saya ataupun kita balik dulu, saya pergi, saya ikuti. Sebab dia saja yang ngajar tafsir. Ingat lagi dulu. Tahun 70 ni dulu. Dia yang ngajar kitab tafsir dah. Tok Guru lah ni tak singgah je, dia kata payuh kitab tafsir. Dia orang pertama kali saya ingat di Pasimah. Selain pada kali Kota Baru Tok Guru Aziz lah. Dia baca kitab tafsir. Sebab dalam tu cuba tengok, dia sebut sini, biar kita sedar, masyarakat kita biar tahu dalam Quran tu ada belaka. Masyarakat menjauhi diri daripada perangai-perangai yang tercela yang boleh membawa kepada kecelakaan hidup individu dan masyarakat. Lengkap sebagai orang panggil way of life, nizamul hayah dalam Quran itu. Kemudian mengajak manusia meneliti dan memerhati kepada kerajaan Allah yang memiliki langit dan bumi. Rahsia-rahsia Allah berhubung dengan kejadian apa-apa yang ada kedua-duanya dan keindahan kejadiannya. Hal ini adalah untuk menjadikan seseorang itu beriman dengan sepenuhnya terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Quran juga mencerita peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas individu dan umat terdahulu bagi tujuan memberi petunjuk kepada manusia mengenai sunnatullah terhadap makhluknya yang baik dan jahat, dan ia boleh menjadi iktibar kepada generasi kemudian. Itu sunnah Allah tu. Kalau kita baca cara wasal, kita baca sunnatullah, tapi kita tulis cara transliterasinya sunnah Allah. Itulah. Okay. Memberi amaran keras dan menakutkan, membuat janji balasan baik dan balasan buruk. Kemudian hukum-hukum yang berbentuk amali. Al-Quran telah menggubal prinsip-prinsipnya untuk dipatuhi dan diikuti. Hukum-hukum yang berbentuk amali atau hukum-hukum fiqh terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, ibadat, iaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti solat, puasa, zakat, sedekah, jihad, sumpah, nazar dan sebagainya. Tu dalam Quran tu kan. Yang kedua, muamalat, iaitu hukum-hukum yang mengatur manusia dengan manusia. Sama ada hubungan individu dengan individu, individu dengan kumpulan atau kumpulan dengan kumpulan. Muamalat ni jual beli apa semua sekali tu. Bahagian ini mengandungi beberapa hukum seperti berikut. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan seperti nikah, cerai, kewalian. Itu semua ada lah. Ada dalam Quran mereka tu. Ia mengandungi pembinaan keluarga ke atas asas-asas yang kuat dan menerangkan hak-hak dan kewajipan-kewajipan anggota. Didapati 70 ayat Al-Quran yang menyentuh hukum-hukum ini. 70 ayat mengenai dengan nikah, cerai, wali apa semua sekali ni.
Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan kira bicara seorang mengenai harta seperti jual beli, gadaian dan seluruh akad-akad, kontrak apa semua tu. Akad ni dalam bahasa moden dipanggil kontrak. Didapati 70 juga ayat yang menyentuh bahagian ini. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kehakiman, kesaksian dan bersumpah didapati 13 ayat menyentuh bahagian ini. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan keseksaan, konun dia panggil, undang-undang jenayah Islam, didapati 30 ayat yang menyentuh bahagian ini. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan peraturan pemerintahan, hubungan pemerintahan dengan rakyat dan menerangkan hak-hak dan kewajipan kedua-duanya, didapati 10 ayat menyentuh bahagian ini. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kira bicara negara Islam, cuma kitanya tak pernah mengaji lagi dah. Rupanya ada dalam ni. Kalau kita belajar tafsir daripada awal sampai akhir, siapa dia ngaji tafsir dia awal sampai akhir? Tak, kita buat tebuk-tebuk gitu. Sebab kalau Tok Guru mengajar tu, macam misalnya kita kata Tok Guru Aziz kali yang kedua dah, dia mati terden 2 kali khatam dah, kita tak pergi sombong-sombong juga. Maknanya kita tahu bahawa lengkapnya Al-Quran ni, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan kira bicara negara Islam dengan bukan Islam, hubungan dengan negara-negara bukan Islam, dan betul hubungan ini di dalam masa aman dan masa perang, serta hukum-hukum yang lahir daripadanya, dan hubungan dengan rakyat asing, didapati sebanyak 25 ayat menyentuh bahagian ini. Hukum-hukum ekonomi, iaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan punca-punca hasil negara dan tempat-tempat belanjawannya, serta yang berkaitan dengan hak-hak seorang terhadap harta-harta yang kaya. Bila saya baca sini baru saya nampak banyak tulisan ni saya salah hijau ni. Salah tarik sebab saya tak semuk. Didapati sebanyak 10 ayat yang menyentuh bahagian ini. Jadi kesimpulannya saya buat dalam rajah gini ni. Semua-semua hukum ni klik semula. Takut kita sesak jalan mana dah perbincangan kita. Kita berbicara dari semua-semua hukum. Ada hukum disepakati dan hukum tidak disepakati. Hak tidak disepakati saya tak senara lagi sini. Yang disepakati sebagaimana disebut Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Ni, habislah kita bincang Al-Quran. Sekarang kita nak pergi pada As-Sunnah. Boleh pergi lagi dah, ada masa lagi. Mungkin perbincangan ini dia akan menyentuh beberapa perkara yang sudah pun kita belajar dalam ulumul hadis dulu. Cuma perbincangan skop dia ni, dia bawa kepada hukum. Bagaimana As-Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum. Dia akan sebut sikit sebanyak yang ada dalam perbincangan As-Sunnah ni, mungkin apa yang telah kita tahu dalam ulumul hadis dulu. Pengertian As-Sunnah. As-Sunnah dari sudut bahasa ialah perjalanan yang biasa dilalui sama ada ia baik atau buruk. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi. Sunnah itu sendiri maknanya perjalanan. Jadi kita boleh katakan sunnah sahabat, sunnah tabi'in, sunnah umat Islam mutaakhir misalnya. Kalau di segi sunnah itu sendiri. Sebab sunnah itu iaitu perjalanan, bawaan kita. Cuba tengok hadis ni, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang mengadakan satu sunnah cara yang baik, maka untuknya pahala sunnah itu dan pahala orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Ni untuk kita, kalau kita introduce, kita memperkenalkan satu perkara baik, kita boleh pahala buat benda baik tu, lepas tu pahala orang yang turut kita. Apa tak? Sebab tu orang jadi cikgu ni boleh pahala banyak kalau dia betul. Memang betul lah, tak ada dia niat muka lain dah. Cikgu, bila dia ajar, selain daripada ilmu, dia mengajar suatu pembawaan yang baik. Sebab kita, guru ni dalam bentuk pendidik, dia didik budak. Guru disiplin ke apa. Dia tunjuk, dia buat satu benda baik, budak turut dia. Ataupun kita duduk kampung, kita buat satu kebaikan. Orang pun tengok, pakat tiru dia. Hadis ni Nabi kata, siapa yang buat satu sunnah yang baik, dia boleh pahala dia buat dan pahala orang yang mengerjakan turut dia hingga hari kiamat. Kenapa tak? Ini sebagai motivasi untuk kita buat benda baik kampung dalam masyarakat.
Tapi sebaliknya, dan sesiapa yang mengadakan satu sunnah cara yang jahat, ajar orang main teri sepanjang main dulu. Ada. Tuk dalam raya kulit ni tak. Kita kata berdosa benar tu tak. Dia boleh dosa dah. Dia main raya kulit. Pas orang tengok pula, nak belajar kata orang tu dia. Maka dosa yang dia buat tu, lepas tu dosa orang buat lepas pada tu. Kita ajar misalnya kita seorang pegawai, kita buat satu benda lagu mana cara nak menggelakkan duit syarikat, misalnya duit kerajaan. Dosa dah kita. Lepas tu orang lain belajar dengan kita. Oh, lagu ni cara nak sihir, nak buat lari pitih syarikat ataupun pitih kerajaan. Maka orang lain buat apa dia ajar kat orang ni pula, orang ajar kat orang ni. Habis dia jadi berangkai. Sebab tu kita kena memikir banyak kalau nak buat benda yang bercanggah dengan syarak. Takutnya tiru orang. Bukan sahaja dosa yang kita buat, dosa orang lain yang tiru kita juga turut memikul. Ya. Jadi gapo dia nak royak ni? Nak royaknya sunnah. Jadi perkataan sunnah ni bawaan kita, bawaan baik atau bawaan jahat. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. As-sunnah pada istilah ulama usul fiqh ialah segi usul fiqh ma sadara anir rasul sallallahu alaihi wasallam ghairil Quran min qaulin aw fi'lin aw takririn. Terjemahnya perkara yang datang daripada Rasulullah selain daripada Al-Quran. Hak mari Nabi juga tapi bukan Quran. Sama ada hak mari Nabi itu berupa perkataan, perbuatan ataupun perakuan dia. Ini kita belajar dah dalam ulumul hadis dulu kan. Kalau nak istilah sunnah saja itulah. Tapi oleh kerana masyhur dah begitu istilah tu, bila sunnah enggak orang letak atas Nabi kan. Tapi kalau segi istilah memang umumlah pembawaan. Pengertian as-sunnah pada istilah ulama usul fiqh ini menunjukkan bahawa as-sunnah terbagi kepada tiga, iaitu as-sunnatul qawliyah, sunnah perkataan, iaitu sunnah berupa perkataan yang terdiri daripada hadis-hadis yang diperkatakan oleh Nabi. Nabi sebut, Nabi bersabda, itu kita panggil sunnah qawliyah. Contoh dianya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya segala amal itu berdasarkan dengan niat, dan hanya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis ni apa dia ni? Hadis Nabi bertutur, Nabi bersabda. Dia panggil sunnah qauliyah. Sunnah yang berupa perkataan adalah paling banyak sekali dan ia dianggap sebagai sumber atau dalil hukum apabila tujuannya untuk menyatakan hukum-hukum atau mensyariatkannya. Jika perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya untuk perkara-perkara keduniaan sahaja, tanpa ada hubungan dengan pensyariatan dan tidak diasaskan kepada wahyu, maka tidaklah ia dianggap sumber atau dalil hukum dan tidak mesti diikuti. Ada juga tu. Di antara contohnya ialah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar menghendaki supaya tentera Islam berhenti dan bertempat di suatu tempat yang ditentukan. Ni nak beza ni. Benda hak Nabi juga buat. Nabi kata kita berhenti sinilah. Lalu sebahagian daripada sahabat bertanya kepada baginda, adakah tempat ini merupakan tempat berhenti yang ditentukan oleh Allah atau ia hanya merupakan pendapat atau strategi peperangan? Sahabat tanya. Dan Rasulullah kata kita berhenti sinilah. Sahabat ni dia takutlah nak lawan Nabi kan. Tapi mungkin sahabat rasa tak logik sini, lebih baik berhenti sana dah. Maka sahabat terlebih dulu tanya Nabi, adakah ini perintah Allah berupa wahyu ataupun pendapat kamu sendiri, wahai Rasulullah? Nabi jawab, baginda bersabda maksudnya, bahkan ia merupakan pendapat peperangan dan penipuan. Nabi kata pendapat aku, strategi aku. Kemudian seorang sahabat memberi pendapatnya dengan katanya, tempat ini tidak sesuai dijadikan tempat strategi peperangan dan mengisyaratkan supaya tentera Islam diletakkan di tempat lain kerana beberapa sebab yang diterangkan kepada baginda. Lalu baginda bersetuju dengan cadangan itu dan terus bertindak sebagaimana cadangan tersebut. Gapo nak ayat ni? Bukan wahyu. Perak. Ada juga yang Nabi buat tu bukan wahyu. Pendapat dia, idea dia. Baik. Gapo dia soal lagi pengajaran yang kita boleh sini. Kita kena bertanya,
Ia orang duk marah sangat tanya dalil. Tengok sahabat Nabi dia tanya. Dah kalau kita hormat pada Nabi cerdik, walaupun strategi, walaupun itu bukan wahyu, tapi Nabi ni fatanah, Nabi cerdik dah. Tak sedut tanya lah. Kalau Nabi tahu tu sahabat tanya, kalau Nabi buat benda, sahabat tanya, Rasulullah, wahyu kau pendapatmu? Kalau pendapatmu aku nak bahas. Tapi kalau wahyu nak kata mana? Tiba-tiba mari zaman akhir ni, jangan tanya Tok Guru. Tok Guru buat salah pun jangan tanya. Ada dah tu dia. Kita nampak je Tok Guru pakai seluar pendek, tapi jangan tanya. Nampak tak? Lagu mana? Kau mana ni? Tidak kita ni. Bukan wahyu, dipandukan oleh wahyu. Dipandukan oleh wahyu. Gini, dia ni tidak akan buat benda-benda yang kita kata maksiat secara jelas. Dia pun strategi je kan. Benda-benda gitulah. Dipandukan oleh wahyu. Disebut segala tutur kata dia tu dipandu oleh wahyu. Tidak salah. Okay. Maksudnya tidak maksiat lah. Jadi benda tu hanya strategi. Mana baik. Kita tengok depan dia ada lagi. Dia ayat contohnya, yang idea tu idea Nabi tu salah. Apa tak? Jadi kita nak apa ni? Nak bagi kesedaran kepada kita ni, Tok Guru kau ustaz kena tanya kalau kita berasanya tak menasabah. Dia royak hukum yang tak menasabah gini. Ambil mana ustaz ni? Sama telah dia bukan Nabi. Nabi pun orang tanya. Bahasa tak setuju dengan ustaz kata gini. Dia ustaz sendiri kena terima. Nabi sendiri pun dia terima benda tu. Ni jangan tanya. Kalau tanya dalil, kamu tahu dalil ke apa? Lepang pergi lah. Suruh tapau orang tanya dalil. Asal apa? Baik, itu sunnah kauliyah. Bahagian kedua, as-sunnatul fi'liyah. Sunnah berupa perbuatan. Iaitu segala perbuatan, ada 5 minit lagi dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti baginda berwudu, solat, berzikir dan sebagainya. Bahagian sunnah berupa perbuatan terbahagi kepada 3 bahagian. Nombor 1, perbuatan-perbuatan semula jadi, dia panggil al-af'alul jibiliyah. Iaitu perbuatan yang lahir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai semula jadi dan tabiat manusia seperti makan, minum, berjalan, tidur dan sebagainya. Ini tak termasuk dalam sunnah. Cuma dia jadi benda harus. Bukan sunnah kita turut Nabi hak ni, tapi harus boleh turut. Dan kita kena ingat semua, benda harus kalau niat kena dengan niat, dia akan boleh pahala. Itu ya. Asalnya dia tidak sunat. Tapi kalau kita niat tu kena, boleh pahala. Contohnya, dah kita ambil makan minum. Makan minum dah. Kita makan ni yang berkhasiat kita kata. Kita makan telur tiap-tiap pagi. Harus dah makan telur dah. Tak ada kata sunat makan telur. Pasal apa? Kita belajar dari segi kesihatan dia, protein ni ada gini zat dia dah. Kita niat kita makan telur tu kerana menjaga kesihatan. Boleh pahala atau tak boleh pahala? Asalnya makan telur tu harus. Tapi kerana niat kita untuk menjaga kesihatan boleh pahala. Bukan kerana makan pahala tu sunat. Apa ni makan telur tu sunat? Faham dah? Dua. Benda harus kalau niat molek jadi boleh pahala, tapi tidaklah pahala sebagaimana pahala sunat. Ada ke benda sunat semata-mata buat tu boleh pahala dah. Jadi sama juga dengan Nabi ni. Nabi makan lagu mana, cara Nabi makan, dia kunyah lagu mana, sahabat berarti sahabat tiru juga. Bukan kerana sunat, kerana dia cinta kepada Nabi. Jadi boleh pahala kerana cinta kepada Nabi. Orang duduk gege semua cinta Rasul tu boleh. Faham tak? Beza tak? Asalnya makan cara Nabi bukan sunat. Sunnah cara Nabi nya makan tangan kanan, baca bismillah. Tu memang sunnah. Tapi dia tengok cara Nabi duduk lagu mana. Jadi sahabat dia tiru belaka. Siapa kau Nabi jalan pun, cara bokok setara mana, pakat tiru. Pasal apa? Terlalu cinta kepada Nabi. Jadi dia boleh pahala kerana cinta kepada Nabi, nak tiru Nabi.
Faham? Beza. Hukum perbuatan jenis ini tidak dianggap sebagai menyatakan syarak dan tidak wajib diikuti. Namun ia harus diikuti. Termasuk di dalam bahagian ini ialah segala perbuatan yang lahir daripada baginda berdasarkan kepada pengalaman di dalam urusan dunia seperti bercocok tanam, saya nak buat di sini, mengatur strategi peperangan, perniagaan dan sebagainya yang tidak berdasarkan wahyu. Contohnya Rasulullah SAW, kita pernah habis hadis ni cerita ni, pernah mencadangkan kepada penduduk Madinah ketika baginda melihat mereka meletakkan mayang jantan pokok tamar kepada mayang betina. Dia duduk tengok sahabat bila dia pergi Madinah tu, petani-petani yang tani tamar tu, dia ambil mayang jantan, dia buat di mayang betina. Pendebungaan dia panggil tak? Nabi pun tengok. Baginda mencadangkan supaya tidak boleh buat demikian. Nabi kata, dia buat apa tu? Kita kacuk. Kalau tak buat tak apa-apa. Nabi kata gitu tak? Bila buat gitu, bila tubik mulut Nabi ni, orang pakat tunggu nak tak sewah, Nabi kata tak buat apa tak apa. Tiba-tiba akibatnya buah tamar tersebut menjadi rosak dan musnah pada tahun tersebut. Tak jadi turut Nabi. Nampak tak? Apabila baginda orang pergi royak, Rasulullah, kita tak kacuk lah, tak ambil maya jatah ke maya tina, sebab apa? Dah mu kata tak payah. Tak jadi. Bila tak jadi, Nabi tahu. Bila Nabi tahu, baginda pun bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui mengenai urusan dunia kamu. Kamu tahu, kamu lebih tahu pada aku, buatlah. Nunjukkan hak Nabi royak tadi bukan wahyu. Faham situ dah? Itulah bezanya. Kita berhenti sekali lah. Perbuatan kalau nak pergi panjang pula.